Mesti dah tengok Squid Game, betul tak? Dekat Netflix. Alright, saya sebenarnya baru je habis tengok cerita Squid Game, okay, yang ditayangkan sejak diriliskan 17 September 2021. Alright, dan anda boleh dapatkan, anda boleh tengok ni dekat Netflix. Alright, dan saya masih lagi tak boleh move on lah, senang kata kan. Sebab cerita ni, drama ni, dia hanya ada 9 episod je. Tapi dekat setiap episod tu membuatkan saya rasa macam tak senang duduk. Macam duduk kat hujung kerusi. Macam posisi saya ada, duduk baring. Semua ada. Okay. Cut! Tapi saya memang tabik selut dengan pengarah cerita Squid Game ni. Dia berkenaan dengan cerita siri Korea, okay, South Korea, berkenaan dengan permainan zaman kanak-kanak waktu dekat Korea lah, zaman Korea. So secara tak langsung saya dah tahu permainan yang dimainkan, bezalah dengan Malaysia kan. Kita punya permainan yang berbeza lah dengan mereka. Okay, cumanya yang menambahkan lagi thrill dalam cerita ni ialah kita tak boleh predict lah apa pengarah punya next move kan. Okay, dan yang menariknya saya sangat suka olah pengarah dalam cerita Squid Game ni ialah selalu kalau kita tengok cerita saya suka tengok cerita Korea, selalu cerita Korea yang saya tengok selalunya awal-awal episod 1, 2 tu biasa dia akan cerita tentang kehidupan pelakon-pelakon yang terlibat lah dalam movie diorang ni kan, drama diorang ni kan. Tapi bezanya Squid Game ni ialah episod 1 tu dia terus tunjukkan kita boleh panggil climax overall keseluruhan cerita Squid Game ni. Itu yang membuatkan kenapa kita terus klik ataupun kita terus rasa macam ush, apa next episode, macam tu. Episod kedua barulah pengarah ni dia cerita satu persatu main karakter yang terlibat dalam permainan sotong ni ataupun Squid Game ni. Okay, so seperti biasalah kita ada hero dan heroine ni kan. Tapi cerita ni bukan satu je lah hero dia kan. Dia banyak watak yang semua tu main peranan lah. Okay, cuma yang dinaikkan watak utama dia ialah pemain nombor 456, iaitu nama dia ialah Song Gi-hun. Okay. Awal cerita kita tengok dia ni macam useless lah, tak berguna lah. Sebab kaki judi, lepas tu tak boleh nak beli hadiah anak pun tak boleh kan. Hadiah hari jadi anak dia pun tak boleh kan. Dia dah bercerai dengan isteri dia kan. So dekat situ kita dah terus letak satu, biasa lah kita tengok cerita mesti kita letak satu bar kan. Kita letak dia ni sekian-sekian lah, tak guna apa semua kan. Tapi kita faham bila mana director tekankan wataknya, kita tahu dia ni memang ada bawa something yang berbeza lah nanti kat akhir nanti kan. So betul, expectation saya betul, dia memang bawa sesuatu yang berbeza. Sebab dalam permainan Squid Game ni sebenarnya dikumpulkan semua orang yang ada masalah kehidupan, termasuklah ada masalah hutang, muflif, duit, semua yang kaki gamble, kaki judi semua ni lah. Alright, so mereka kumpulkan, total up cerita ni ada permainan lebih kurang 456 lah. Okay, 456 orang yang akan keluar bila diorang menang. Seorang adalah pemenang dia yang boleh bawa balik duit yang berjumlah US 38.5 million. Kalau tukar ke duit kita lebih kurang dalam 61 juta. Macam ni berapa tak kisah, 200 ribu 10 juta, 100 juta. 100 juta. 161. 161 juta. Banyak lah. Sangat banyak lah duit tu kan. Memang banyak gila duit tu. Sebab daripada episod 1 pun kita dah faham seorang jabati mereka akan tambah duit dalam tabung yang diletak kat tengah-tengah bilik permainan ni lah. Seorang yang mati, duit akan bertambah. So daripada episod 1 kita dah boleh baca fikiran, kita dah tahu dah yang director ni memang nak pastikan semua pemain ni akan bunuh each other lah sebenarnya. Tu yang lebih membuatkan kita rasa macam tak senang duduk. Nak tak tidur pun tak boleh. Bukan kita lah, pemain tu lah. Sebab diorang makan, minum, tidur semua kena berjaga-jaga. Sebab semua bermain dengan diorang punya kehidupan ataupun life lah. Nyawa kan. Tapi best part ni memang betul, dia tak ada paksaan. Sebab daripada episod 1 diorang dah masuk tempat ni, memang diorang tak tahu tempat tu kat mana. Tapi kalau kita tengok cerita ni, kita tahulah dia dekat pulau dekat antara Korea ni lah, pulau. Alright, dan actually dia ada 3 je rules dalam peraturan ni. Bila mana semua pemain kata stop, setuju untuk berhentikan permainan ni, okay, permainan ni boleh stop.
Okay, so sebenarnya daripada episod 1 diorang pun dah boleh keluar dah apa sebenarnya. Semua orang pun setuju untuk keluar. Sebab bila dah tengok ramai mati kan dalam game pertama tu, red light green light tu pun pun kita dah tahu yang ramai dah mati, dah banyak duit dah dapat. So kat situ pun diorang ada keputusan untuk keluar. Tapi bila masuk di episod kedua, kita dah mula faham yang setiap karakter-karakter ni ada masalah masing-masing. Okay? Termasuklah watak utama ialah Song Gi-hoon. Okay? Lepas tu kita ada second hero ni dia pandai lah kan. Dia menjadi kebanggaan dekat kampung ni lah. Merupakan jiran kepada peserta 456. Okay, so pemain nombor 218 ni nama dia ialah Cho Sang-woo. Cho Sang-woo ni ialah hero kedua. Saya boleh panggil saya boleh panggil dia hero pertama. Sebab apa? Sebab dia berkorban nyawa dia untuk bagi kat kawan dia kemenangan dan membawa pulang semua duit itu. Okay, yang lain tu saya tak nak cerita lebih sebab semua orang pun sebenarnya ada dia orang punya peranan. Tapi menarik dia cerita ni sebab saya kan tak pernah lagi tengok cerita Korea yang ada pelakon Pakistan. Tapi dalam cerita Squid Game ni ada seorang yang bernama, watak dia adalah Ali. Okay? Ali ni adalah pemain nombor 199 sebagai Abdul Ali, yang boleh berbahasa Korea. Amazing. Dan juga saya tak pernah tengok. Saya tak tahu lah, mungkin ada. Tapi saya baru tengok first time dalam Squid Game ni ada pelakon luar daripada Pakistan. So saya nampak kat sini director ni dia buat satu sentuhan baru untuk tambah lagi new blood dalam dia punya pelakon-pelakon yang ada selain daripada ASEAN punya people lah. Kan. Okay. Dan yang lebih menariknya kita ada pemain nombor 1 iaitu Oh Il-nam. Dia adalah seorang tua, memang dah tua betul, yang memang nak tunggu mati sebab dia ada bara otak. Kan. Dan dia pun main dalam game ni. So secara tak langsung semua rasa kesian kita akan jatuh kat dia automatically sebab dia orang tua, tak larat, nak berlari pun tak larat. Dan dia hanya menunggu mati lah sebab dia dah ada penyakit kan. So secara tak langsung pemain nombor 456 ni dia jadi kawan lah dengan pakcik ni kan, 001 kan. Senang kata pemain pertama dengan pemain akhir ni kawan lah sepanjang game ni. Dan kita akan sentiasa letak rasa kesian kat pakcik tu lah sebab orang tua kan. Tapi siapa sangka rupanya Oh Il-nam ni lah, 001 ni lah merupa kepala utama, peneraja utama permainan Squid Game ni. Barulah kita perasan. Patutlah sebenarnya kalau kita tengok setiap episod-episod tu, pakcik ni dia ada cara dia untuk nampakkan dia tu someone else lah, senang kata. Tapi secara personally saya, bila saya tengok ada pakcik tua, saya punya mindset kita terus kata setiap game kena pilih pakcik ni sebab pakcik ni mesti dia ada pengalaman, mesti dia dah tua kan. Kita ada insting tu kan. Bila orang tu dah tua, kita tahu dia memang ada satu perjalanan hidup dan kita tahu dia tahulah semua benda kan. Dan saya kuat mengatakan yang setiap game kau kena pilih dia ni, kau kena pilih pakcik ni, kau kena berada dengan pakcik ni sebab mesti pakcik ni boleh bantu untuk survive sampai ke akhir rancangan. Dan rupanya dekat akhir kita pun rasa tertipu lah sebab rupanya pakcik yang kita sangkakan tak ada apa-apa ni, yang berhutang tu semua muflis semua ni, dia lah rupanya orang yang sangat kaya. Okay, so senang kata kita dapat cerita ni, Squid Game ni dia lebih bermain kepada orang kasta lah. Okay, yang orang yang sangat kaya, golongan yang sangat kaya, yang dah tak tahu nak buat apa dengan duit lambak-lambak tu. Diorang dah tak ada fun dengan duit yang banyak, diorang tak tahu nak buat apa, so diorang letak gamble, diorang berjudi dalam orang. So sebenarnya 456 peserta yang main Squid Game tu ialah umpama kuda yang diorang betting lah. Diorang letak betting lah. So mati-mati lah macam tu. So diorang pilih lah nombor ni diorang betting duit. Sebab diorang ni banyak gila duit kan. Dan orang yang duduk dalam tu adalah orang yang memang tengah lalu kesusahan hidup, memang cannot do anything dah dekat kehidupan diorang. Dan orang yang kat atas ni, so kita boleh nampak lah kat sini pengarah dia nak tunjuk dua kasta yang berbeza, tetapi sebenarnya mereka memiliki satu persamaan, iaitu cannot do anything. Dah tak tahu nak buat apa dah. Macam tu lah saya kata. Tapi secara personal saya geram lah. Kita geram lah kan. Sebab kalau kita fikirkan kalau orang yang banyak duit ni patut tolonglah orang-orang yang tengah kesusahan ni kan. Tak payah nak tengok orang tu mati ke apa kan. Macam tu lah. Dan sebenarnya game ni tak habis bila pemain nombor 456 keluar daripada game ni membawa duit yang sangat banyak. Sebab setahun kemudian tu tak ada apa berubah kat hidup dia pun. Dia masih lagi sama orang yang sama sebelum dia masuk ke dalam Squid Game ni juga. Sebab dia tak sentuh satu pun duit tu, kecuali waktu dia keluar tu je lah dia sentuh berapa. Dia ada keluarkan satu note je lah duit untuk digunakan. Dia nak tengok berapa duit yang ada dalam bank tu. Dan dia tak gunakan sebab dia rasa bersalah atas setiap kematian kawan-kawan mereka yang sanggup
berjuang nasib lah kan untuk dapatkan duit tu. So dia tak gunalah. Tapi setiap kawan-kawan dia ni ada tinggalkan pesanan yang memang pelakon utama kita ni, iaitu Song Gi-hoon ni, memang dia akhir rancangan tu dia kumpulkan balik lah semua amanah yang diberikan kepada dia. Okay, dan sebenarnya game ni tak habis lagi gamble dia. Last sekali tu Oh Il-nam ataupun peserta 001 dia betting lagi dengan peserta 456, nombor 456 di akhir. Okey, kat bawah tu ada orang tua yang memang dah hampir nak mati kesejukan, terlantar kat bawah, tak ada orang tolong dah lama. Okay, dan diorang betting lah kan, siapa kalau ada orang tolong dia sebelum 12.30 malam, kiranya nombor 456 ni menang. Tapi kalau tak ada orang tolong, 01 menang. Kan. Dan sebenarnya Oh Il-nam ni dia nak tunjukkan dekat pemain 456 ni, nombor, jangan percaya orang. Macam tu lah, jangan letak kepercayaan kat orang. Orang ni sebenarnya tak boleh percaya, nasib ni tak boleh percaya. Ada macam tu, dia nak buktikan dekat peserta nombor 456 ni yang jangan letak harapan kat orang, macam tu lah. Kan, kau kena sebab dengan diri kau sendiri dan apa semua. Tapi pemain nombor 456 ni ataupun Song Gi-hoon ni tetap rasa yang dia ada harapan. Dia rasa memang kita kena percaya kat orang. Memang setiap orang ni ada hati nurani yang baik. Kita memang boleh jadi orang yang baik. Macam tu lah. Okay, dan yes, peserta 456 ataupun Song Gi-hoon berjaya menang sebab rupanya ada orang yang memang tolong pakcik tu. Dia pergi panggil polis dan orang tu ada macam rambut dia warna merah, dia macam dye rambut dia lah. So bila dia pandang je peserta nombor 1 Oh Il-nam ni, rupanya dia pun dah tak ada. Tapi dia tetap kata dia menang dan memang betul dia menang lah. So sebelum akhir rancangan ni, sebelum habis cerita ni, dia pergi potong rambut dia ubahlah diri dia balik dan dia warnakan rambut dia warna merah, seakan-akan sama dengan orang yang akhir menolong orang tua yang dekat jalan tu lah. So dia nak buktikan yang sebenarnya kita sendiri manusia ni, kita masih lagi boleh berharap sama kita memang semua orang ni semua ada hati nurani yang baik. Memang semua orang sebenarnya ada side fitrah kita lah, senang kata macam tu. Okay, dan bestnya di akhir rancangan episod 9, kita tak tahu ending ni macam mana sebenarnya. Sebab tu dia dekat train tu, okay, dia ada nampak Gong Yoo, yang ni cameo lah, dia special appearance episod 1 dengan 9 je dia ada. Yalah, pelakon famous kan, Gong Yoo yang datang, dia main lagi permainan tu untuk dia dapatkan partisipan baru untuk Squid Game dan seterusnya. So dia nak stopkan lah permainan ni sebab dia nak hentikan kasta ni, dia nak hentikan permainan ni. Yelah, kalau tengok cerita ni, bunuh orang tu sangat senang lah. Orang rasa macam, my god, senangnya kau bunuh orang, tembak-tembak macam tu je mati dan nothing. Macam tu lah. Alright, okay. So kepada yang belum tengok, saya minta maaf sebab saya dah spoilkan cerita ni. No God! No God, please no! 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 Yang dah tengok, saya pun nak dengar pendapat anda juga macam mana, sebab saya masih lagi belum boleh move on dengan cerita ni. Sebab yelah, sebab kita tak tahu kan sama ada pelakon utama Song Gi-hoon tu dia betul-betul stop kan, sebab dia pun dah kaya, dia pun dah ada duit yang banyak. Tetap dia pun boleh stopkan permainan ni, atau dia masuk lagi sekali dalam permainan Squid Game ni untuk manipulate secara dalaman pula permainan ni, atau bagaimana kita pun tak tahu. Dan saya pun harap pengarah buat lagi Squid Game nombor 2. Dan saya harap juga Malaysia boleh hasilkan thriller drama macam ni. Tapi janganlah drastik bunuh-bunuh macam ni kan. Tapi tak apa, kita ada idea lebih menarik. Mungkin kita boleh bawa permainan zaman kanak-kanak kita dulu, tapi ke arah yang lebih okey lah kan, bukan berjudi lah. Okay, tinggalkan komen anda kat bawah. Saya pun nak tengok apa pendapat anda kepada yang dah tengok Squid Game. Yang belum tengok, silakan tengok di Netflix ataupun mana-mana media channel yang anda boleh tengok. Okay, so jumpa lagi.